Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang teori bagaimana untuk membuat wiring pada PLC Omron. Okay. So hari ini saya akan gunakan PLC Omron jenis CP1E. Okay. CP1E E20 SDRA, yang bermaksud dia ada 20 I/O lah. So dia ada 20 I/O, dia ada 12 input dan 8 output. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila subscribe, komen, share and like. Thank you for watching. Okey, dekat tangan saya ni ada satu PLC lah. Ini adalah Omron. Okey, Omron Sysmex CP1E. Okey, model dia ialah CP1E E20 SDR-A. Ini kemudian saya akan explain lah apa maksud part code ni. Okey, kat sini kita tengok dia ada 11 input dan 1 2 3 ada 8 output. Okey. Kat sini adalah indikator dia. Ini untuk input. Okey, bawah ni untuk output. Kat sini dia ada indikator lah, power, run, alarm dan yang lainnya. So untuk model ni dia adalah supply 200. Ini untuk hidupkan PLC ni lah. Kita perlukan supply 240 volt. Kita boleh guna 100 hingga 240 lah, tapi kita akan gunakan 240. So kalau kita tengok kat sini dia ada kosong channel dan 100 channel. Okey. Untuk tutorial saya dan seterusnya saya akan menggunakan PLC model inilah. Okey, sebelum tu saya akan terangkan sedikit macam mana PLC bekerja. Okey. So first kita akan tengok pada bahagian ni. Ini adalah input dan ini adalah output. Okey. Apa yang ada pada input adalah dia ada satu modul yang mana dia akan sentiasa detect sama ada bahagian input ni on atau off. Okey. Biasa bahagian input ni kita letak semua sensor atau push button dan sebagainya lah. Kemudian untuk output modul dia akan hidupkan lah bit mana yang kita nak hidupkan. Biasa untuk output kita akan hidupkan relay, motor, kecil-kecilan. Then kita boleh hidupkan contactor, solenoid, buzzer, LED, lampu. Okay. Dan di antara kedua-dua modul ini ada satu CPU. Yang mana CPU ni kita tulis kita punya ladder lah. So kat sini dia akan proses kita punya ladder. Okay. Kemudian bila kita fokus kepada input modul, okey. Untuk input modul biasanya kita akan ada parallel lah semua sekali. Kebanyakan kita akan parallel lah untuk satu channel, okey. So lebih kurang macam ni lah, dia ada input, push button, normally open, normally close, dan kita ada switch, kita ada macam-macam lagi jenis-jenis sensor yang kita akan masukkan pada bahagian input. Okey. Untuk bahagian output, biasa kita akan hidupkan solenoid, power light, motor, relay, contactor, solenoid dan sebagainya lah. Ini adalah pada bahagian output. Okey, ini bila kita cerita pasal PLC pendawaian, kita terbagi kepada dua lah, sync dan sourcing ataupun lebih dikenali sebagai NPN dan PNP. Okay, NPN ni adalah sync. Source ialah PNP. Okay, ini adalah gambaran yang saya sediakan untuk kita memahami apa itu NPN dengan PNP. Sebenarnya NPN ni dia lebih pada 3 sensor 3 wire lah. Tetapi ini sahaja saya buat untuk pemahaman. Okay. Okey, contoh macam ni kita ada satu bateri, kita ada satu switch dan kita ada satu lampu. Okey, untuk bateri untuk lampu ni dia perlukan positif dan negatif untuk dia menyala lah. So by right positif ni akan pergi ke lampu direct. Dia tak ada switch. Dan bahagian negatif ni dia akan melalui switch untuk dia menyala.
Okay, negatif ni akan lalu sini. Bila switch ni on, dia akan sampai ke sini. Okay, untuk PNP, dia terbalik. Kalau kat sini, saya terbalikkan bateri lah. Kalau bateri macam ni, kat sini, okay, switch dia duduk di bawah. Macam mana, tak kisahlah janji. Yang kat sini, konsep dia terbalik dengan sini. Ini positif, standby. Yang ini negatif, dia standby. So, kat sini dia tunggu positif. Kat sini dia tunggu positif. Kalau switch ni on, positif akan masuk. Akan sampai. Untuk hidupkan lampu. So, konsep dia terbalik. NPN yang PNP ni terbalik. Cuma, untuk switch dan lampu ni, load ni, amat penting bila kita nak buat pendawaian PLC nanti. Nanti saya akan explain. Okay. Okay, ini adalah contoh pendawaian 3 wire untuk sensor. Okay. Sensor ni dia ada negatif, positif dan dia ada satu output. Okay. Okay, kalau NPN tadi, yang saya cerita, positif dia dah standby betul. So, kat sini positif dia dah standby. Bila sensor dia ni detect apa-apa barang, dia akan keluarkan negatif untuk completekan lampu ni. Lampu ni nak nyala, dia perlu positif dan negatif. So, negatif ni daripada sensor. Daripada bateri ni sampai sini, dia trigger dan baru dia lepas sampai ke lampu. Ini pun sama untuk PNP. Yang ini positif, dia akan sampai kat sini, dia hold dulu. Dia detect something, baru positif ni akan keluar ke lampu. Okay. Okay, sekarang kita tengok penyambungan sensor ni dengan PLC. Dia tak kira lah sama ada sensor ni 3 wire ke 2 wire, sama. Konsep dia ialah common ni, ini kita panggil common input. Dia adalah negatif. Dan negatif pergi ke sensor, positif ke sensor. Ini untuk hidupkan sensor. Bila sensor ni detect barang, dia akan keluarkan negatif ni masuk ke dalam PLC. So, PLC akan proses di dalam ladder dan keluar sebagai negatif. Kerana kat sini dia dah standby positif. Yang standby positif ni ialah NPN. Kalau kita refer balik dekat bateri tadi, yang standby positif ni ialah NPN. Okay. Begitu juga dengan PNP. PNP yang standby dia ialah negatif. Untuk lampu ni. So, dia tunggu positif. Kalau kita tengok balik tadi, dia tunggu positif. Dia dah standby negatif. Okay. Jadi, yang ini pun sama lah. Sensor detect, positif akan masuk. Yang ni negatif, yang ni positif. Dan keluar positif. Okay, ini pula contoh wiring yang mana kita menggunakan satu sensor dan satu relay. Okay, untuk yang ni, macam saya cerita tadi, okay, yang kita faham, input ni adalah NPN. Sensor ni detect barang, dia akan masuk ke dalam PLC negatif dan diproses dalam ladder. Kemudian dia akan keluar negatif dan positif dah standby. Bila coil ni on, ini adalah coil relay. Okay, relay dia ada coil dan ada contact point. Okay, untuk kat sini adalah satu AC supply. So, kat sini adalah DC sebab kita pakai plus minus ni adalah DC. Okay, ini adalah AC. AC ni dia perlukan complete circuit untuk hidupkan lampu. So, untuk completekan circuit ni, dia bergantung pada relay punya contact point ni. By right, kalau kita onkan relay ni, contact point dia akan close dan lampu menyala. Ini adalah salah satu contoh wiring yang simple. Okay, ini pula adalah untuk wiring PLC. Okay, bila kita dapat PLC, kita akan dapat sama ada download ataupun kita dapat dia punya kertas yang menunjukkan pendawaian dia. User manual dia dah bagilah macam ni. Tapi macam mana kita nak faham? Macam ni kita nak faham benda-benda ni. Okay. Secara asasnya dia akan bagi simbol macam ni.
ada bateri macam ni pun boleh, bateri macam ni pun boleh. Bila dia buat garisan putus-putus ni ialah option. Kita nak guna ni boleh, guna ni pun boleh. Tapi bila dia bagi option, apa yang perlu kita tahu untuk kita pilih ni ataupun pilih ni. Okey, macam saya cerita tadi, benda yang penting kita tengok first ialah switch ni. Okey, switch ni kita nak guna sebagai NPN ke PNP. Kalau kita nak guna NPN, kita check balik wiring tali asal. NPN, switch ni kan, common dia ialah negatif. Nampak? So, kat sini kita kena common ni. Ini common dia. Common ni mesti masuk negatif. Nampak? So, bermaksud kita akan gunakan yang sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Kalau kanan ni untuk PNP. Untuk NPN kita pakai sebelah kiri. Bermaksud positif dia akan masuk ke COM terminal. Biasa orang akan keliru. COM ni nak masuk positif ke negatif. So, bila kita tahu dia punya standard dia, kan? Dia punya konsep, kita masukkan sini ialah negatif dan positif dia masuk ke dalam COM. Ini adalah untuk input. So, kita boleh banyak-banyak switch kita letak tapi guna cara yang sama. Okey, kalau untuk output pula. Untuk output, sekali lagi kita tengok dekat load. Dekat load, kita nak guna positif ataupun negatif load. Contoh load ni adalah LED ke, lampu ke, relay ke. Okey, yang dah standby kat sini kita nak positif ke negatif. Sekali lagi kita refer pada bateri tadi. Okey, kalau kita nak guna NPN connection, kat sini mestilah positif. Nampak? So, kita pergi balik ke PLC punya connection. Okey. Kita pilih yang positif. Bermaksud dia punya COM ni masuknya adalah negatif. So, kat sini dia akan keluar negatif sebab dia dah standby positif. Okey, ini NPN NPN sekali lagi saya terangkan, dekat load yang ready ialah positif. Okey, kita tengok balik. NPN dekat load yang ready dia positif. Dia tunggu negatif. Okey. Dan kita tengok balik. Ready positif. Dia tunggu sini negatif. Kat sini ialah COM dia masuk negatif. Okey, ini dari segi teori lah. Dari segi teori kita boleh, kalau kita tengok kat sini COM ni adalah untuk satu grup ni. 4, 5, 6, 7. Satu grup ni guna satu COM. Okey. Ni 0, 1, 2, 3 ni satu COM. Sini satu COM. Nampak? Yang ni kalau COM ni dia satu COM, satu output. Satu COM, dua output. Satu COM, 4 output. Okey. Ini bermaksud kita nak grouping kan. Ini kita boleh buat untuk AC. Ni buat untuk DC. Ini untuk DC, ini untuk 5 volt, ini untuk 24 volt. Itu bila dah masuk advance punya wiring, kita akan nampak lah. So, untuk wiring, saya akan explain sampai sini sebelum kita tengok kepada actual punya wiring.